Minggu ini dibawakan dari Konti Langkawi FM mengupas perkembangan sukan tempatan bersama Fauzi Dali dan tetamu undangan Tengku Emma Zuriana Tengku Azmi, jurulatih bina badan wanita, Selasa 21 November 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di Konti Sukan secara langsung. Hari ini kita dari Langkawi, sekali lagi Langkawi Pulau Legenda akan bersama anda dalam Konti Sukan. Sebelum ini kita telah memperkatakan beberapa jenis sukan. Hari ini istimewanya sikit. Kalau biasanya kita sebut Sazli Samad ataupun Mike, itu adalah atlet-atlet bina badan. Dan untuk hari ini sebenarnya kita ada tetamu kita. Kita bawakan khas orang Langkawi ini akan mencerita mengenai sukan bina badan di Langkawi sendiri. Jadi kita bersama dengan Tengku Emma Zuriana Tengku Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Konti Sukan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Dan untuk bab bina badan ni lah kan. Ya. Sebenarnya apa dia sukan bina badan ni? Okey, sukan bina badan ni sebenarnya adalah satu sukan yang melibatkan aktiviti latihan bebanan ataupun yang lebih popularnya lagi kita panggil angkat berat lah. Angkat berat. Angkat berat, dan dia sebenarnya bukan sukan yang bertumpu di dalam gym sahaja. Ia adalah lifestyle. Dia akan melibatkan pengambilan kalori, rehat, suplemen. Jadi semua itu digabungkan menjadi sukan bina badan. Dan atlet bina badan akan mempamerkan badan yang telah dibina di hadapan judges untuk diberi markah di dalam pertandingan bina badan. Macam itulah sedikit soalnya. Mesti yang sedang menyaksikan Konti Sukan ni mesti rasa pelik kan. Coach orang wanita. Kan, coach wanita dalam sukan bina badan ini. Kalau kita ceritalah mengenai coach sikit kan. Kalau latar belakang sukan bina badan ni, sejarah ada sikit lah, boleh coach kongsi? Boleh. Okey, macam ni, sejarahnya dikatakan bermula lah pada tahun 1912 di Pulau Pinang, di mana di situ dia ada satu pusat Penang Health Culture, di mana dia mempromot aktiviti latihan bebanan. Tapi masa tu orang tak panggil sukan bina badan lagi lah, orang panggil angkat berat dulu. Masa tu. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika itu dah bertanding, ada persatuan yang secara tidak rasminya mempromosi aktiviti latihan bebanan ni, dan seterusnya dipanggil sukan bina badan lah. Termasuklah Kedah. Kedah, Penang, Selangor, Melaka dan Johor. Masa tu memang sangat aktif mempromosikan latihan bebanan dan sukan bina badan secara umumnya. Masa tu dah ada lelaki-lelaki sadu lah. Jadi pada 20 April 1969, Kedah, Penang, Selangor, Melaka dan Sabah bergabung dan membentuk badan yang mengawal selia aktiviti sukan bina badan ni, yang kita panggil Malaysia Bodybuilding Federation, MBBF sekarang. Jadi dan dari segi pertandingan, pada tahun 1955 kita dah ada Mr. Malaya. Oh, Mr. Malaya. Yes, tapi Mr. Malaya tidak dimenangi oleh orang Malaya masa tu. Dia dimenangi oleh seorang remaja berumur 16 tahun daripada Singapura. Jadi kemudiannya kita promosilah masa tu, MBBF mempromosikan kepada orang Malaysia. Masa tu tak terkenal lagi kan. Jadi dipromosikan, akhirnya dipromosikan dari peringkat kebangsaan dan seterusnya antarabangsa. Pada tahun 1962 kita menghantar Mr. Clancy Ang ke Mr. Universe. Dia adalah antara orang Malaysia yang pertama memenangi Mr. Universe pada tahun 1962. Masa tu ada lagi atlet kita yang lain, tapi ada yang Melayu seorang tu, nama dia Osman apa saya tak ingat, tapi ada 2-3 orang atlet, tapi yang menang tu adalah Mr. Clancy. Yalah, selalu yang kita pernah dengar nama Sazli Samad lah, 10 itu kali. Yang terbaru. Tapi kita ada juga Datuk Malik Noh. Betul. Pemenang kategori heavyweight Asia daripada tahun 1981 sampai 1988
885 macam itulah. Dan 1991 hingga 1994 macam itulah. Ni antara idola saya. Ya. Okey, baik. Datuk Malik Noor, Sazli Samad, lepas tu sekarang ni Datuk Muhammad Datuk Mike nama dah. Datuk Mike juga. Datuk Mike juga yang begitu aktif dalam sukan bina badan ni. Ya, kalau kita tengok sukan bina badan, dia apa yang kategori dipertandingkan? Selalu tengok menunjukkan susuk tubuh masing-masing tu. Ya, betul. Okey. Sekarang ni selalunya secara umumnya dulu tak popular di kalangan wanita. Tapi sekarang ni wanita pun berminat juga nak masuk sukan bina badan. Jadi ada kategori lelaki dan ada kategori wanita. Kemudian kategori untuk sebab ramai peserta daripada kategori lelaki, jadi dipecahkan kepada beberapa kategori menurut umur seperti junior, masters, ini untuk orang yang berumur 55 tahun ke atas, dan juga open. Ini negeri lain pun boleh masuk dan dia ada kelonggaran sikit daripada segi kriterianya. Dan dari segi susuk tubuh tu sendiri untuk dinilaikan, dia ada dua kategori, iaitu kategori fizik dan juga kategori bodybuilding. Kalau fizik ni peratusan lemak dia lebih sikit, dia menunjukkan tubuh yang atletik, dia punya pinggang tu agak kecil sikit, dia ada sedikit masa dan berbentuk lah. Itu kategori fizik. Tapi kategori bodybuilding ataupun kategori bina badan ni, dia lebih rendah peratusan lemaknya, lebih sasa, lebih sado, muscle-nya lebih nampak lah. Badan dia akan kering. Kita boleh nampak semua bentuk muscle kat badan yang dibinanya itu. Itu beza dia. So dulu perempuan ada satu kategori saja, tapi sekarang perempuan pun terpecah kepada dua. Fizik dan juga bina badan. Sama. Dia punya cara penilaiannya sama. Lebih kurang dengan lelaki juga. Macam dia ada yang macam berat badan tu ke ataupun ya. ada dia kategori akan dipecahkan ikut berat lah. Kan welterweight, lightweight, heavyweight. Dan kalau itu dari segi MBBF lah, ada pertubuhan lain juga di Malaysia, NABA dan sebagainya tu, dia ada macam-macam banyak kategori fitness model dan sebagainya. Tapi secara asasnya inilah dia kategori yang dipertandingkan. Itu memang banyak kategori jugalah. Selain dia kata ada untuk kategori wanita dan juga untuk lelaki kan. Dan kalau cerita di Langkawi ni popular tak? Langkawi tak banyak gym. Dan popularitinya semakin meningkat lah saya nampak. Ramai orang sejak dipromosikan gaya hidup sihat ni, orang masuk ke gym. Mulanya untuk sihat, tapi bila dah start mula berkawan dengan sahabat-sahabat yang sado ni, mereka pun nak juga sihat sebenarnya. Jadi di kalangan orang lelaki ni saya boleh kata sangat popular. Kan dalam 4 gym tu kita boleh tengok memang kalau kita pergi tu akan ada lah abang-abang bina badan ni. Tetapi untuk wanita belum lagi. Saya belum jumpa kawan saya lagi kat Langkawi yang okey, tak apa Coach, kita rehat seketika. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Coach dalam Konti Sukan. Hari ini kita cerita mengenai bina badan. Kita rehat dulu. Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Baik, kita kembali ke Konti Sukan. Kita berehat tadi seketika. Kita hangat memperkatakan mengenai sukan bina badan. Khasnya memang ada dua, satu untuk lelaki, satu untuk wanita. Tapi hari ini bertemankan saya di Konti, itu Coach Emma kita yang menceritakan mengenai sukan bina badan keseluruhannya. Secara keseluruhannya, sejarah tadi kita dah cerita mengenai jenis-jenis pertandingan yang telah dipertandingkan. Kalau Coach tengok atlet sukan bina badan wanita ni macam mana? Atlet sukan bina badan wanita di Langkawi ni rasa saya belum popular lagi. Disebabkan banyak faktor stigma dan orang tak faham sukan bina badan ni dari segi budaya kita lah sebenarnya. Tapi jangan risau, pertandingan bina badan wanita di Malaysia terutamanya sekarang ni diadakan dalam keadaan pertandingan tertutup, di mana ia hanya ada peserta wanita, penonton wanita dan juga judge wanita.
judge wanita dan lelaki. Sebab kita kekurangan judge wanita sekarang. Hopefully tahun depan saya akan jadi judge jugalah. Kan, kalau saya pergi kursus. Tapi itu, jangan risau. Pertandingan bina badan adalah salah satu sukan yang sihat di mana anda akan kelihatan sangat tone, sangat cantik, body berbentuk. Tetapi pertandingannya adalah pertandingan yang tertutup. Penonton wanita, judge dan juga peserta wanita. Itu sahaja, sangat tertutup ya. Macam tu. Di Langkawi ini sendiri, perkembangan dia macam mana? Coach tengok. Okey, perkembangan ada minat, ada persoalan, ada minat, ada yang datang bertanya saya, cumanya untuk meneruskan tu belum lagi disebabkan banyak faktor lah daripada penerimaan keluarga dan sebagainya. Sebab orang ingat jadi peserta sukan bina badan ni mesti seksi dan sebagainya. Oh, tak semestinya. Kita membina badan untuk mendapatkan badan yang cantik dan sihat, itu sahaja konsepnya. Cumanya untuk dipertandingkan tu atas individu itu sendiri. Kalau anda nak bertanding, silakan. Kalau anda tak nak pun, badan anda dah cantik dan sebenarnya kalau kita dah masuk sukan bina badan ni, kita bina badan kita untuk hari tua kita. Kita kuat dan sihat kan. Jadi orang yang kuat, yang sihat, supaya kita tak bedridden waktu tua nanti. Biar ada balance yang baik apa semua tu. Sekarang ni ada masalah kadang-kadang tu orang kata apa, nampak elok tapi balance tak ada. Betul lah, mobility tak ada, strength tak ada. Yang tu yang kita kena build sebenarnya. Betul itu. Dan kalau lah jadi seorang atlet ni kan, untuk bina badan ni, apa rutin dia sebenarnya? Rutin dia ini selalu orang tanya saya. Okey. Of course, macam yang saya sebutkan tadi lah, pengambilan kalori, rehat, suplemen, makanan, ini semua harus diambil kira. Jadi berdasarkan berat badan anda, anda harus mengira kalori. Kita ada 2 season. Season cutting, season bulking. Kita akan bulking dulu untuk membina muscle. Bila kita dah ada muscle, season kedua kita akan cutting, kita akan buang lemak untuk nampakkan lagi definisi muscle itu. Jadi pemakanan itu berbeza. Jadi bila saya bulking, saya akan makan banyak untuk bina muscle saya lebih daripada kalori, perbelanjaan kalori saya sehari. Saya akan makan lebih sikit supaya dapat lebih muscle. Jadi bila nak masuk bertanding lagi 3 bulan atau 4 bulan, saya akan start cutting untuk buang lemak supaya definisi muscle tu nampak. Jadi dalam tempoh ini saya akan makan kalori defisit. Berdasarkan daripada kalori maintenance saya akan buang 500 kalori. Jadi itu kalori defisit yang saya makan untuk membuang lemak. Macam tu, bangun pagi, makan protein yang pertama, protein shake selalunya saya makan. Lepas tu saya akan pergi mengajar. Habis mengajar saya akan sambung training saya. Saya akan ada pre-workout meal. Pisang ke roti ke apa untuk saya bagi tenaga sikit untuk saya masuk dan training. Selalunya saya sendiri secara personal akan training selama 2 jam. Sebab saya akan gabungkan sekali dengan cardio. Itu cara saya lah, sebab itu cara badan saya menerima dan adapt kepada aktiviti tu. Lepas tu ada post workout meal pula. Sama ada saya minum protein shake ataupun saya makan roti ataupun apa-apa karbo untuk bagi untuk orang kata kembalikan tenaga yang dah hilang. Kemudian lunch saya, dinner saya, lunch saya selalunya protein, sayur dengan brown rice. Dada ayam, ikan, brown rice, ataupun brokoli. Makan malam saya akan ringankan sikit, ikan dengan sayur sahaja. Selalunya kurang gula, kurang garam, kurang minyak. Makanan bodybuilder sangat boring. Jadi siapa yang sanggup tu dipersilakan. Lepas tu suplemen saya lah. Sebagai seorang perempuan yang dah lebih usia 40-an, saya akan sangat menjaga suplemen saya. Magnesium, evening primrose, fish oil, vitamin B complex, multivitamin, banyak. Selalunya RM1,000 saya akan khaskan untuk suplemen sahaja, protein, termasuk protein whey dan kreatin dalam masa sebulan. Itu macam itulah. Bidang sukan bina badan ni boleh saya katakan mahal tapi berbaloi. Sebab ia sesuatu yang anda boleh bawa sampai ke tua. Jadi maksudnya dalam sehari itu lebih kurang dalam 5 kali lah makan? Saya suka 6 kali makan. 6 kali makan? Ya, pagi, tea time, pre-workout, post-workout, makan tengah hari, makan malam. Snack lagi. 6 lah. Dengan snack sekali lah. Bergantung atas individu. Tapi saya, yang berkesan untuk saya adalah 6.
Dia selalunya yang kita nak tentukan meal kita ambil ni kan. Jenis makanan yang kita ambil ni memang coach akan bagi panduan ke dan sebagainya, ataupun memang dia kena macam aku punya berat badan macam ni, untuk dapatkan saiz macam ni apa yang perlu dilakukan. Ya, itu yang kita kira. Kan kita nak target berat kita berapa banyak, kita punya lean body mass berapa banyak. Kita kena ada target, kena kira lah. Dia akan kira. So berdasarkan berat badan kita, kalau kita rasa kita nak tambah masa lagi, berapa banyak kita punya kalori yang diperlukan. Lepas tu kita akan pecah 3 lah makro kita, protein, carbs dengan fat. Dan kita bagi-bagilah. Lepas tu kita pecahkan dalam 6 meal tu. Macam tu. Sangat apa orang kata, sangat teliti. Yang kita kena timbang, ambil apa chicken breast tu timbang dulu, baru letak, baru masak makan. Macam tu lah dia dah timbang boleh masak. Dia ada orang dia timbang dulu baru masak, ada orang dia masak dulu baru timbang. Dia bergantung pada aktiviti anda dan bergantung pada apa yang berkesan untuk anda. Macam tu. Sebab mungkin bacaan dia tak sama yang lepas dah masak tu mungkin kurang sikit pada yang sebelum dia masak kan. Jadi bagi yang sedang menyaksikan kita lah di konti sukan ni, apa sebenarnya saranan coach bagi yang ingin menyertai sukan bina badan ni? Okey, saya nak bagi tahu sukan bina badan ni bukan sukan yang mudah. Walaupun orang nampak ia semudah pergi gym dan angkat berat, tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, anda harus berkorban kehidupan sosial anda harus sanggup berkorban masa anda dan juga tenaga. Sebabnya kehidupan kami tak sama, cara makan kami tak sama. Kami mesti tidur awal. Sebab tidur itu sangat penting untuk bagi badan tu jadi. Tak cukup tidur, badan tak jadi. Jadi ahli sukan bina badan ni selalunya kehidupannya antara rumah, kerja, gym. Dia jarang bersosial. Dia nak pergi kenduri, dia akan fikir 2-3 kali. Tak boleh makan. Kan. Selalunya kami pergilah tunjuk muka, lepas tu makan sikit, jaga hati tuan rumah, balik kami akan sambung diet balik. Macam tu. So anda mesti sanggup berkorban untuk menjadi seorang ahli sukan bina badan. Macam itulah. Jadi anda pun mesti mempunyai ahli keluarga yang sangat supportive. Sebab selalunya orang tak faham, ahli sukan bina badan mereka jarang bersosial disebabkan mereka harus menjaga makan, tidur. Orang boleh dikatakan sukan bina badan ni agak mementingkan diri sendirilah. Sebab dia ada matlamat yang nak dicapai kan. Jadi keluarga mesti memahami makanan anda takkan sama dengan makanan ahli keluarga anda. Melainkan ahli keluarga anda sangguplah makan kurang gula, kurang garam, kurang minyak ni semua kan. Iyalah. Macam saya dengan suami saya lebih kepada bola sepak. Jadi makanan dia tak sama. Dia makan lagu lain, saya makan lagu lain. Kalau makanan saya, dia memang tak boleh cuit langsung. Sebabnya saya dah kira kalori siap-siap. Kalau dia nak pegang, saya akan tampar tangan dia. Mama dah kira dah. Tak boleh usik, jangan. Ini kalori, mama dah kira siap-siap. Jadi macam itulah. So sesiapa yang nak masuk sukan bina badan mesti ada mental yang kuat. Sebabnya pemakanan bukan sesuatu yang mudah untuk dijaga. Itu dia sebenarnya. Tapi kan ada yang orang cakap juga kan, berapa lama sebenarnya kita betul-betul nak dapat suatu bentuk badan yang kita ingin ni? Itu bergantung kepada sekonsisten mana tuan-tuan dan puan-puan jaga training dan juga jaga makan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan konsisten jaga training dan makan, selalunya macam saya, untuk bina badan saya macam ni sekarang, saya ambil masa 7 tahun. Ia akan mengambil proses yang sangat lama. Ahli sukan bina badan yang veteran, yang dah mencapai kematangan tubuh mereka, selalunya antara 5 hingga 10 tahun baru mencapai kematangan yang diinginkan untuk memasuki pertandingan. Macam itulah. Baik, tak apa. Terima kasih banyak coach yang bersama-sama kita hari ini di Konti Sukan, menerangkan berkongsi mengenai sukan bina badan, khasnya untuk orang yang di Langkawi ni. Boleh tahu sebenarnya ada sukan bina badan di Langkawi. Ya, tepat. Terima kasih banyak coach, dan sampai di sini dulu untuk kita bersama-sama dalam Konti Sukan langsung dari Langkawi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Konti Sukan minggu ini dibawakan dari Konti Langkawi FM, mengupas perkembangan sukan tempatan bersama Fauzi Dali dan tetamu undangan Tengku Emma Zuriana Tengku Azmi, Jurulatih Bina Badan Wanita, Selasa 21 November 11.30 pagi di saluran Sukan RTM.
Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik.